Saya kata deal, tolong Ustaz deal. Angkat hang ada 500 dia cakap. Saya cakap ada Ustaz. Tu dia kata nak pinjam 500. Aku bagilah kat dia, pergi hantar. Rupanya dia kena bayar dekat satu polis ni 2023. Tolong ramaikan orang yang berada di kaunter kerajaan. tak pernah kenang balik hak yang jasa rakyat biasa. Betul. Sebab Alright, kembali lagi kita ke Terbaik Podcast. Weh, kuatnya. Semangat. Pecah sound. Semangat 2023. Yes. Yeah. Tapi semangat juga Yus. Tadi masa kita bersembang pasal movie tu, kita terlupa dua member kita ni. Sebab kita terlampau semangat mengulas pasal movie. Geram pasal rempit tadi tu. Dia main semangat membara lain macam. Okay, so kita bagi peluang untuk Ali. Kita bagi peluang. Alright. Okay, macam cakap genre apa yang suka kan. Bagi aku suka action, horror, thriller, go. Banyaknya. Aku Satu banyak. saja, the best. The best is thriller and go lah. Contoh movie tak? Contoh movie So macam Saw kan. Tapi yang macam baru keluar ni Smile. Smile. Okay. Smile badan. Smile tu best juga. Sebab dia macam Psycho sikit lah. bila orang tengok sekali pandang tu okay, macam psycho as fuck lah. Sebab tak tahu cerita pun, tak faham. Lepas tu bagi aku, sebab aku suka fikir, movie tu sebenarnya cerita pasal mental health. Okay. Dia macam depressed, gila lah. Pergi buat psikiatri apa semua kan. Sebab benda tu dalam cerita ni aku buat sinopsis lah. Ada macam satu makhluk, bila dia nampak hang, dia pergi kat hang. Lepas tu hang akan senyum. Oh, smile. Okay. Smile. Dia apa, alien ke apa? Dia manusia. Tak tu yang makhluk tadi tu. Makhluk tu macam bayangan. Okay. Sebenarnya yang tu adalah mental health, yang kacau kita punya mental. Sebenarnya. Faham. tapi kalau untuk yang cerita yang Ali cerita, genre yang Ali kongsi kat kita tadi tu, filem tu pernah ada di Malaysia. Macam Filem tu. apa? Sam. Oh, Sam betul. Shazzy Sam berlakon tu. Okay. Yang Shazzy Sam dengan Lisa Suhani tu. Lepas tu satu lagi Desolasi. 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 Tapi filem tu semua aku boleh dikategorikan belum sampai ke tahap yang macam Saw, I Spit on Your Grave. Ya. Okay, so lepas tu bro macam mana? Okay, daripada feeling menonton filem tu, ada dia memberi efek pada kehidupan? Dia dah try dah kat orang. Oh ya. Takkan kot. Kan lah, dia bagi banyak pengajaran lah. Okay. Supaya jangan over stress, jangan over ni lah. Yang push diri sendiri apa semua. Buat setakat mampu je. Faham. So kalau ikutkan rating ke apa, worth it beli tiket apa semua, beli tengok apa semua? Bagi aku worth it lah. Sebab malam tu pun last minute kan. Dia tak ada plan nak ke mana tengok. Maksudnya filem Smile ni baru keluar baru ya. Dia bodoh-bodoh Tahun ni lah. Pergi tengok siapa tu? Weh, detail soalan. Soalan Personal mak personal. Nak tanya orang. Okay, sekarang tak boleh genre pula. Aku paling minat action lah. Contoh movie Fast and Furious lah. Okay. Sebab Klise je. Klise sebab yang Fast and Furious yang sebelum ni lah, yang baru-baru ni macam barai sikit lah. Tapi smart tu yang terbang bulan tu. Kau bulan lah tu benda barai lah. Kuih pelik kan. Tu makin pelik kan. Apa helikopter boleh tarik dengan kereta, pelik-pelik kan. Sebab aku minat Fast Furious ni sebab aku suka cara dia orang tu modify kereta. Daripada kereta biasa, mereka tambah enjin ni, tambah nose, tambah turbo. Cara mereka kata apa, bekerja sama kan. Satu lagi mereka punya planning tu function mereka lah. punya planning. Ya, kadang untuk cerita yang Aman kongsi tadi tu, dan Ali sebut perkataan planning tu. Ada kat Malaysia tak? Tak ada. Siapa? Dah tadi dah pasal dah kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Dan sebabkan tak ada planning, well planning yang cantik, membuatkan satu cerita tu, kalau benda tu tak logik, terus nampak tak logik. Bila macam no. Macam tu. Sampai macam tu Teruk lah reaction aku tadi. Terus Sebab buat planning ni, saya pun plan ada nak bagi satu teori. Okay. Nampak susunan ayat. Saya ada plan untuk bagi satu teori. Okay, cuba bayangkan filem Fast and Furious ni,
ni semua hanyalah mimpi depa saja. Yang tu yang sampai boleh naik ke bulan apa semua tu. Faham? Daripada 1 sampai law ni semua tu mimpi saja. Datang kat ending Fast 10 kan. Kat ending post credit tu macam apa member tu bangun macam, "Oi, mana aku ni?" Daripada hospital gila. Vin Diesel bangun. Oh Oh my god, I have to do this right now. Ha. Boom, Toy Start yang dia buat Fast and Furious. Vin Diesel's Dream 1. Yang Fast Furious 1. Ya, logik tak? Sebab kan story dia dah mengarut dah pergi ke bulan apa semua. Story dia mengarut lah. So Tata kat post credit dia bangun macam, "Uish, ni aku kat hospital gila ni." Masa dia bangun kan, Vin Diesel terjaga. Oh, it's a bad dream. Kita tengok Letty bangun sebelah. Oh my god. Logik tak? Okay, teori yang kan. Teori yang. Aku ada teori tak. Okay. Teori apa? Kan dia bangkit tidur kan. Okay. Lepas tu tu untuk movie last lah. Okay. Siapa tak ada modal nak buat. Dah tak ada idea. Itu dia buat untuk movie last lah. Okay. Lepas tu kat post credit scene dia kata okay, untuk continue dia punya apa, dia punya mimpi pergi tengok balik hak satu. So nanti orang akan loop lah benda tu. Orang akan tengok balik lah. No. Tapi kalau contoh macam aku kan, benda tu bagus untuk storyline, tapi sebenarnya tak bagus untuk bisnes. Ya. Kalau cantiknya untuk ketahui mimpi yang lebih lanjut, ketahui apa yang jadi dengan Vin Diesel, subscribe Disney Plus. Boleh buat duit tu. So maknanya okay, perjalanan Vin Diesel dalam Disney Plus apa dia? Dia mungkin Di hospital gila tu lah? di hospital gila Okay. tu. Vin Diesel time tu mak dia memang melawat tengah hari apa semua. Lepas tu disebabkan kegilaan dia atas kereta. Mak dia buat main kereta mainan. Lepas tu dia dah start tengok kereta mainan. Lepas tu balas kereta doktor. Mungkin lah cerita dia tu kan. Wait, ni bukan cerita Vin Diesel. Oh tu sebab ni dia punya, nak kata apa, benda ni kita boleh declare benda tu hanya khayalan lah selalu. Khayalan je. Fast Tapi Furious tu. teori use ni, dia berbalik kepada cerita Man Laksa. Betul. Malasa. Malasa mimpi kan. Dia berangan. Dia berangan. Dia berangan. Dia handle satu event untuk dia minat kat seorang perempuan tu, nama apa? Lupa lah. Apa PPA? Lupa dah apa. Anak Tok Pengulu lah. Anak Tombulu tu kan. Tapi kita tengok kepada filem Man Laksa tu sendiri ya. Okey, kita tahu itu kalau kita nak dibandingkan dengan cerita-cerita yang power, yang gempak, yang collect 90 juta lebih, dia memang kalah lah. Sebab cerita Man Laksa ataupun hasil karya arwah Muhammad Khalid, dia berada dalam satu kategori dia sendiri. Okey, boleh bayangkan satu cerita simple saja storyline. Sebabkan Purnama punya penyanyi tu, penyanyi tu nama Purnama. Dia tak boleh nak perform lagi sebabkan si anak dia tu duk merengek kat dia. Kau tak kenal anakku Man. Anakku bukan mahu kat orang. Kan? Lepas tu berompa lari dengan ada band dia tu kan. Man Laksa kata ni Purnama tak boleh masuk. Jalan dulu. Wohop. Wohop. Berapa kali wohop aku tak tahu. Filem tu arahan Muhammad Khalid kan? Arwah Mak Khalid. Arwah Muhammad Khalid. Ya. Style. Jadi itulah yang kita kata, kalau hang tak mampu untuk buat satu level, hang kena kenal keupayaan diri hang, pulih yang tu sudah. Ya, betul. Macam filem Arwah Mak Khalid kan, semenjak dia meninggal kita tak tahu, rasa kehilangan. Ya, sorry to say lah kepada anak Muhammad Khalid, tak sama sentuhan. Lain, memang lain. Dia punya sentuhan tu, filem terbaru tu Hantu Kampung Pak tu, yang Hantu Siamai tu kan. Jadi memang apa orang kata, benda tu first kita tengok tu sebabkan barisan pelakon yang sebelum ni ada di 16 Puasa apa semua tu kan, yang barisan pelakon lama Arwah Mak Khalid. Kita tengok okey, kita ready nak tengok. Tapi bila kita tengok pada storyline dia masih tak sama, walaupun hang ambil barisan pelakon yang sama, dia perlukan ketua dia tu. Betul. Ya, Dia punya betul. sentuhan tu. Ya. Faham. So macam mana Fast Furious lah? Fast Furious dengan ni Transformers. Transformer mana satu? Yang first tu. First sekali ya? First dengan second. Okey, aku tahu pasal apa kalau first and second tu. Sebab Megan Fox. Megan Fox. Okay, jujur. Aku suka Jazz. Watak Jazz saya lu sebut kat sekolah dah lu. Jess apa dia? Yang Robot. Tak lah, Rita Silver tu. Kereta lah. silver tu. Okay, hari ni kita akan dapatkan pengakuan khas secara eksklusif pada Aman. Aman tengok Transformer buat Megan Fox ke buat Jazz? Sebab Jazz.
Jujur lah. Jujur lah. Kalau Kalau nak tengok kereta tu dekat Google Image pun ada. Jujur. Itu macam okay. Sebab jazz ke sebab Megan Fox duduk dalam jazz? Megan Fox duduk kat Bumblebee No. So minat jazz orang. Tapi jazz mati dah. Tu lah. Tapi yang yang paling baru, dia ada balik. Tak tahu pening lah Transformer pun. Tapi memang action je lah. Fast Furious, Transformer. Action ni tak tengok? Tengok lah juga. Action Tamil? Dah tengok. Tamil paling the Tamil. best tu. Tamil tumbuk sini numpang. Yang tu tak apa lagi. Aku pernah satu situasi waktu tu, bukan satu situasi, filem Tamil yang aku tengok kan. Brother dia ni kena tumbuk tau. Kena tumbuk duduk ramai-ramai. Dia ni bawa satu barang tau, dia untuk pembedahan adik dia. Dia jantung kan. Macam mana tengok? Jantung. Dia tumbuk. Lepas tu adik dia tu dah tenat dah. Lepas tu dia lari lah. Dia berlawan semua orang. Dia lari. Dia rasa macam tak sempat. Dia baling jantung tu. Cuk, Masuk pecah tingkap. Pang. Masuk dalam dada adik dia. Cuk. Aku macam ni dah filem yang aku mau. Betul? Senang. Tak, satu lagi ni saya dapat input ni pada pakcik saya. Pakcik saya ni dia nak kata dia orang industri ke. Pakcik saya bagi tahu sebab apa filem Tamil dia over exaggerate, melebih macam ni kan. Sebab kan rakyat mereka kan kelas kemiskinan mereka bawah sangat. Okay. So mereka perlukan wayang ni untuk mereka nak keluar daripada benda-benda yang mereka nak fikir tentang kemiskinan apa semua. Terus dia perlukan wayang untuk menghiburkan hidup dia. Faham tak? So bila dengan macam contoh kalau turun tu bumi bergegak lah, tumbuk pergi sana apa, so mereka rasa macam wow, ni fantasi dia pak. Depa mau benda sebab depa nak keluar pada kepompong kemiskinan depa sementara. Nak keluar sementara. So tu yang depa perlukan. Tu market di India sana. Depa perlukan filem-filem over macam ni. Betul, tapi filem dia orang walaupun kita kata tak logik lah dia punya cerita mengarut ke apa-apa, tapi dia orang berjaya bentukkan dia orang punya segmen. Ya. Jadi kita boleh kategoriskan filem barat, filem Korea, filem Tamil, filem Cina, filem Malaysia. Sama dengan Indonesia. Sama. Sebiji ya. Kenapa suara macam tu? Lepas tu dia orang kategorikan itu filem Asia. Senang. Kita tak ada satu apa orang kata kalau Spain pun dia ada segmen dia, filem Spain, filem apa kalau Rusia, cerita Amerika. Kalau main Malaysia tak ada. Malaysia duduk dengan Indonesia sekali, satu Asia. Ya. Tapi macam Malaysia lah, aku rasa mereka betul buat banyak movie yang based on true story. Macam Mak Kilau. Ni tahun 2023 akan keluar cerita pasal Anwar Ibrahim. Tahu. Cuma yang tu production Indo no buat. Ya. Bukan Malaysia buat. Itulah masalahnya. Production Indonesia untuk buat untuk kita. Sebab kita dia banyak sangat fokus dengan kita punya crowd yang minat. Macam Rempik, Cinta, benda tu macam tak boleh nak pijo. Lepas tu lagi bila orang Malaysia tak support, bila hampa tak support lokal. Dia Cinta ni, contoh-contoh Rempik, contoh Cinta, aku kan tak mau tengok. Sebab kalau contoh baca sinopsis, aku dah boleh tahu ending. Sama aja. Dia pakai template yang sama. Dia pakai template yang sama. Contoh kalau cerita Rempik, hero sama ada mati lumpuh. Kalau cerita Cinta, pertengahan dia pakai putih, gaduh apa semua, sekali hujung kembali. Hujung kembali tu aku nak tengok yang hampa bahagia, hampa build hampa punya relationship, ada anak ni tak. Bahagia tu pegang tangan. Saya minta maaf awak. Saya tak patut buat macam ni. Pegang tangan ending. Keluar kredit letter. Butuh banyak RM22 kot. Tu dah GSC dah mahal. RM22. Sebab apa? Sebab tak ada TGV kat sini. GV RM10 lah. TGV RM10. GV RM10. Murah kan tiket TGV. TGV Sungai Petani ada kot. Oh ya? Ya. Pergi Paragon lah. Paragon lah. Paragon Cinema. Oh, Star Mall. dekat Penang sana. Stamol. Star Mall. Murah tu. Nanti tersearch. Itu RM5 sekali masuk. Wow. Weh, Oh, haram. filem lah. Masuk kencing lah. Oh, ingat betul ni. Ya. Okay. Babi mahal berdua. Tak, okay, tengok macam
kita boleh klasifikasikan. Okay. Kali kedua sebut benda ni. Benda ni kita kira macam perangai production house lah. Perangai production house kat Malaysia ni suka buat filem macam ni. Faham tak? So bila kita libatkan dengan perangai orang pula. Perangai orang. So apa benda yang hampa nak get rid of ataupun kita nak get rid of sepanjang 2023? Kalau macam saya nak macam saya. Secara personal 2023 saya harap sangatlah tak jumpa orang yang nak menghancurkan hati saya lagi ya. Contoh? Contoh? Contoh kena ada contoh Daripada episod pai tak habis. Saya memang tak mau jumpa ada orang-orang macam ni Tolong Betul nak jumpa orang macam mana? Saya nak jumpa orang yang betul-betul knock kat saya. Perempuan lah. Ya, perempuan. Aku dah mission tadi. Okay. Sebenarnya benda kita anggap umum sebab lelaki pun boleh menghancurkan hati lelaki. Ya. Betas. So saya nak get rid of orang-orang yang macam ni Sebab satu lagi, macam tu kalau orang ni ada hidup, dia ganggu mental health kita. Betul. Sebab saya ni jenis yang suka berfikir. Lagi kan bila dia hancur saya betul saya fikir. Lagi ganggu, habis segala planning saya, habis segala azam saya tak terjalan. Sebabkan dia. So itu macam daripada side saya lah. Kalau campak nak get rid of apa? Aku Kalau aku untuk perangai manusia ni aku lebih pada fokus kepada sebab banyak hidup aku lebih kepada bekerja. Tapi kalau kita nak get rid klien tak boleh lah. Tu job. Modal habis lari modal lari bajet. Jadi aku nak untuk 2023 please jangan jumpakan aku dengan pemandu-pemandu yang bodoh. Faham? Macam mana driver yang bawa bro yang bawa berhadapan dengan driver tu? Kita berhadapi bertembung dalam jalan atas jalan lah. Situasi pemandu-pemandu yang tak berhemah lah kita boleh cakapkan. Dalam tahun 2022 satu ujian yang banyak lah kalau ikutkan atas jalan raya untuk aku. Pemandu bukan nak kata salah tu 100% bukan salah kita, tapi aku tak mau benda tu sebabkan salah orang lain aku terkena. Jadi untuk pemandu berhemah, please lah jadilah pemandu yang profesional. Lagi satu tu bagilah signal kalau nak masuk simpang. Bukan takat bagi signal. Bagi signal masuk simpang itu satu ayat yang tak lengkap. Bagi signal 100 meter ataupun 60 meter sebelum masuk simpang. Bagi awal-awal. Sebab signal tak kena bayar pun. Signal tak kena bayar. Ni dah nak guna orang signal apalah. Tu yang kadang-kadang ada orang sebut kita bawa elok dah. Orang lain yang buat tak elok, kita kena benda tu. Sekali. Tapi bila berbalik kepada situasi tu, hampa dua sabar. Saya hampa dua akan ada peluang. Okay. Saya tak potong. So hampa jangan risau. Tapi untuk yang you mention tu, kita bawa elok dah. Tapi kita sebabkan salah orang lain. Kan benda tu aku pernah cakap dengan mak aku, tapi mak aku kongsilah aku macam ni, hidup kita perlukan orang. Kadang Allah turunkan ujian bukan turun direct dengan kita. Mak aku tanya, nak ke Allah turun ujian direct terus kat kita? Tak mau kan. Jadi Allah turunkan ujian untuk kita melalui orang. Jadi kita kena belajar terima benda tu. Sama juga macam rezeki. Rezeki kita bukan rezeki kita saja. Rezeki kita ada untuk orang. Jadi conclusion dia, hipotesis dia hari ni. Hipotesis dia untuk hari ini punya episod. Okay, audio-audio yang kita tengok, hipotesis dia boleh diterima atau tak? Ya. Okay. Kalau tak boleh terima, kecam dia. Tak boleh terima, kecam dah. Okay. Manusia tetap membuat silap. Sebab itu manusia. Tapi manusia perlukan manusia. So, okay tak ayat tu? Macam tak habis sebab apa? Sebab macam tersangkut ayat tu. Sebab nada saya. Dah okey. Betul kan nada tu? Manusia perlukan manusia. Ya. Tak sama juga. Buat berdawai bukan habis kan? Okey. Berdawai. Manusia tetap membuat silap. Sebab itu manusia. Tapi manusia tetap perlukan manusia. Nampak habis. So hipotesis ni diterima? Approve lah. Diterima. Boleh lah. Okey, disebabkan diterima, kita let Ustaz. Let sikit lu. Betul ke ibu sambung daripada doa? Sebab dah diterima dah. Let sikit Ustaz. Okey. Kita layan dulu sketsa yang kita nak sajikan kepada anda semua. Yes, tonton sketsa, ambil pengajaran. Ya. Terbaik podcast. Terbaik podcast.
Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aman. Saya tinggal di situ. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Yusri, berumur sekian dan berasal daripada Bandar Pinggiran Subang, Selangor. Assalamualaikum. Nama aku Ali. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Aidil Fidel. Okay. Sekarang anda menonton kami di Terabat Podcast. Okay. So, today is a sketsa untuk Terabat Podcast. Azam 2023 saya nak kurus untuk tahun ni. Azam saya 2023 memang tak ada. Azam saya tahun 3000 nanti baru ada. Azam Okay. Semoga sihat tubuh badan, kuat fikiran. Azam aku 2023 ni aku nak jadi seorang yang kaya-kaya. Tak ada. Saya tak ada azam. Tapi satu je lah, yang benda-benda yang dah lepas berlaku tu lepas je lah kan. Dan saya akan mengamalkan pemakanan yang sihat. Saya akan banyak makan sayur. Saya akan banyak makan. Oh, sekejap ya. Saya dapat call lah. Sorry ya. Siapa ni? Halo? Hai cik, Okey, siapa ni? saya dari Mac Delivery cik. Oh, lupa pula. Okey, sebab apa tu? Punya pasal saya nak ada azam tak mau. Situasi yang sebelum ni hang putus cinta apa semua tu, hang tak idea nak kahwin, tunang sebulan apa semua tu, hang tak payah down weh. Hang just relax saja, hang teruskan hidup, hang keep move on. Encik ada order ayam goreng dan McFlurry kan? Ayam goreng dan McFlurry ya? Ya encik. Okey, so ya tu encik letak kat depan rumah saya boleh cik? Rumah cik kat mana ya? Rumah saya encik lagi masuk dalam taman tu, cik belok kiri, lepas tu cik belok kanan. Okey. Sebelum saya terlupa, saya ada order juga cik, chicken McNugget cik. Saya beli 2 set je. 2 set ya? Ada dengan Coke large cik. 2, itu saja ya. Okey ya? So encik hantar kat depan rumah saya okey? Memang saya tak ada azam. Panas. Harapan lagu HyperX tu. Azam yang kena kad merah. Azam kawan saya. Okey, terima kasih. So itulah azam saya. Saya nak sihat dan teruskan makan makanan yang sihat. Macam mana nak kaya? Senang je. Menteri pun boleh kaya dengan mencuri. Ni kan aku. Lagi senang. Okay, welcome back to Terabat Podcast. Hang punya tu, welcome back to. Weh, sebab apa? Tiu tu. Tiu. Ya. Happy. Udah. Happy. Tapi yang sketsa tu macam-macam Azam Baik je. Ragam manusia kita tak expect Azam. Tapi rasa macam azam ni pun copy paste je. Sebab apa? Sama Lebih kurang sama. ni copy balik. Mostly banyak yang untuk improve diri lah. Yes. Alright. Okay, faham. So kita berhenti dekat kat mana kita berhenti tadi? No. Dekat Sat, saya rasa kita sebelum sketsa tadi kan. Okey Sat, saya cuba panjangkan keadaan tu supaya kita ingat. Perangai Perangai manusia. Perangai manusia. Get rid. Apa nak get rid apa? Apa dia yang Ghazali? Ras. Ini semua sebabkan hipotesis tadi tu. Apa tu saya tadi? Alright, okay, kita sambung balik. Ras? Okay, perangai yang aku nak get rid lah pada hidup aku tahun 2023 ni, aku nak Bukan panggil hang. panggil orang. Tak kisah, Panggil orang lah. Tak kisah jadi manusia. Tak kisah. Aku nak get rid of toksik. Okay, Sebab benda tu boleh kacau kita punya kehidupan seharian. Dia kacau dengan mental kita sama macam hang. Oh tak. Dia bagi sakit hati lah. Okay, faham? Sama situasi dengan saya lah. Okay, faham? Okay. Okay je. Tak apa. Sat, lepas tu. Toxic tu sekarang dah okey dah. Toxicity okay lah. Tu system of a down. Oh okay. Ya, betul benda ni ganggu mental kan. Yes. Macam Amas ni. Macam aku Amas lah. seorang player badminton. Amas nak get dia siapa? Aku nak Pengadil. Gary pengadil. Netizen lah. Sebab kalau Jangan. benda-benda yang berlaku kan, macam baru-baru ni kontroversi pengadil kan, dia orang hentam kau tapi sebenarnya dia orang hentam tu dekat IG fake. Faham. Tu So, tak pengadil perlu. Malaysia Vietnam itu.
So tak perlulah nak hentam kan. Mungkin tu kesilapan dia kan. Jadi- Walaupun kita marah, jangan hentam. Jadi untuk Aman punya get rid tu bukan lebih kepada get rid netizen. Get rid semualah. perbuatan. Perbuatan. Perbuatan yang menghakimi tanpa menyiasati. Menyiasati ya. Menyiasat. Faham? Macam detektif Conan. Detektif Conan. Wow. Okay, satu lagi. Benda ni kita boleh get rid lah perangai netizen. Sebab kalau kita nak get, kalau kita nak get rid pada circle kita, boleh lah. Tapi daripada ni akan terus membiak lagi. Betul. Itulah yang kita bezakan pada permulaan tadi tu. Perbezaan azam, target dan harapan. Kalau azam kita belum nekat kita nak buat, kita berazam baru. Ya. Okey. Target tu maksudnya nekat berbuat. Maksudnya kita ni kalau kita target untuk netizen ubah perangai tu, maksudnya kita kena approach one by one. Ya. Tak pun kita kena approach platform yang paling tinggi. Which is kita kena pergi ke kalau kata jabatan pengguna, tak boleh, tak ada kena guna no. Jabatan multimedia. Jabatan multimedia. Multimedia ke jabatan kebajikan masyarakat ke, kita approach depa untuk sampaikan mesej kita tu. Nak jadi tak jadi, tapi target kita tu sampai jadilah. Jadi dia tak boleh duduk dalam tahun 2023 lah. Perkara ni tak boleh nak berubah dalam sehari dua. Long term. Jadi untuk harapan, sekadar diri kita saja berharap. Tapi kita jalankan dengan diri kita lah kan. Untuk benda tu nak sampai sekadar harapan tanpa tindakan tak jalan. Tak jalan. jalan. Macam Dia bukan rhyme tak tu. jalan, lambat sikit. Lambat sikit. So kita pun dah dekat dengan New Year ni kan. Apa tak panggil orang sepanjang waktu New Year, malam New Year kan. Oi. Apa tu? Apa tu? Sebab kan banyak kes-kes yang berlaku malam New Year ni. Ya. Rempit, zina, macam-macam lagi. Tangkap basah. Hotel dipenuhi. Hotel Oyo. Hotel Oyo especially-nya. So nampak saya setakat ni malam New Year selalu saya duduk kat rumah lah. Saya tengok bunga api pada rumah lah. Jawapan tu bersih. Sama aku kat rumah pun duduk berdoa apa semua. Oh ya dah. Yang ni aku dia tak tipu. Benda betul. Benda betul, ya. Benda betul. Masa dia berdoa tu, waktu aku pergi rumah dia itu, Okay. memang dia masa malam New Year lah waktu tu pukul 11.30 tak silap aku 11.50 dia berdoa waktu tu. Dia berdoa untuk sejukkan hati mak dia. Sebab waktu tu mak dia nak lenjan dia, nak tabuh dia. Sebab malam tu dia merempit. Faham? Oh, asalnya dia merempit. Ya. Okey, faham. So mungkin apa ada pengalaman tak? Nampak situasi-situasi buruk macam ni? Cuk, aku nak tanya ni lah, idea lah. Dia duduk sebut hotel you macam biasa Tu lah. macam biasa tu. Ada cerita lah. Okay. Ada video Eksklusif. ada video kan masuk. Tu mungkin ada video ke? Tak ada. Abang janji abang deal. Cerita Hotel Oyo ni waktu tu di Langkawi lah. Bukan aku. Hampa kenapa betul Abang Zaid bang? Bukan aku. Okay. Bagi tahu dia enggak? Saya dia ingat bro. Bukan saya ya, tuan-tuan dan perempuan. Okey, waktu tu umur masih belasan, dalam 16 ke 17 waktu tu. Memang pi bercuti ni dengan kawan-kawan ni, bajet tak ada lah. Kan kira 300 tu paling tinggi lah untuk seseorang tu kita nak pergi cuti kan. Siapa yang bawa 500 kakak kaya lah waktu tu. Pergi tidur di Hotel Oyo, Langkawi. Dan satu situasi waktu tu kami kongsi bilik, satu bilik punya kedekut, bukan kedekut lah, jimat. Share. Waktu Langkawi kita kena faham di bercuti di waktu tahun baru ataupun waktu perayaan, harga akan melambung. Jadi waktu tu lah kami kena berjimat. Satu bilik kami kongsi 5 orang. Kan, dan pada situasi itulah satu bilik kena ketuk. Masa ketuk, Jabatan Agama ketuk bilik kami, dia terkejut. Sebab kan terlalu ramai. Jadi depa check memang tak ada benda yang kesalahan berlaku lah, tak ada botol arak ke apa, tak ada, memang kami tak buat benda tu. Jadi tak ada parti liar dalam bilik kan. Lepas tu lepas masa Jais tu pergi kan, mengendap lah di pintu. Tengok lamanya bilik sebelah ni. Bilik sebelah tu pun lama. Keluar dah berdoaan. Suami isteri ke? Isteri kot. Takkan suami isteri boleh keluar. Okay, faham. So maksudnya waktu tu depa tu berjaya di berkas lah. Berjaya di berkas lah. Tapi cuma yang tak cantik dia lah,
waktu perayaan saja benda ni dijalankan, sedangkan benda ni berlandaskan agama sepanjang masa kena jalankan. Betul. Kena selalu check kan. Ya. Betul juga, setuju juga sebab satu lagi benda ni pun saya pasang. Macam tu kalau orang tak report kan, selalu orang duk kata macam ni. Macam tu kalau orang tak report kepada jabatan agama macam buat dek lah, betul ya? Boleh jadi Selalunya juga. bukan macam tu lah. Kadang kita tak tahu lah sebab satu situasi kita nak samakan diorang ni dengan salesman tak saya rasa kurang tepat. Sebab apa salesman? Sebab dia lebih kepada commission lah. Tapi diorang ni tak tahulah dibayar atau tak. Saya tak buat tuduhan melulu. Tapi benda ni nampak secara logik dek akal lah. Hotel 5 star, 4 star, 3 star, 2 star and 1 star lebih harganya 100 ke atas ataupun 200, jarang hotel tu di ambush. Betul. Selalu kat saya dengar dia bawa kita kalau 3 star ke atas memang susah depa nak masuk tu ambush. Jarang untuk di ambush. Wallahu alam. Ui. Kira jawapan simple, jawapan aku lagi simple. Tapi hang tak boleh bantah jawapan aku sebab wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui lebih. Jadi untuk hotel tu cuma dia orang masuk ke hotel-hotel murah ni. Kalau nak masuk hotel murah ni, perbuatan yang kita kata perbuatan haram ni tak berlaku sekadar perayaan, ialah dia satu titik orang kata apa pencetus triggered. Perayaan kena ada something happy. Mana-mana. Apa dah? Kena ada mana-mana. Kena ada geli-geli. Suka. Apa suka? Jadi perayaan saja yang dia orang jalankan ambush ni. Dan dia orang rush hotel-hotel yang murah. Patutnya benda secara logik di akal ni kita nampak, wish, hampa ni macam bila buat benda ni ikut waktu ke dapat commission ke bonus ke, dapat tangkap seorang esok gaji naik 50 ke, mana kita tahu kan. Tapi benda tu apa-apa sekalipun benda tu memang tak nampak memang tak logik lah. Sebab kan cubalah bayangkan lah, kalau kata ambush kan, pernah dengar tak Jabatan Agama? Kan pernah dengar tak? Jabatan Agama pergi ambush pada hari Selasa. Kalau normally pada otak kita kan, roadblock roadblock hari ni ada. Hari ni Selasa tak ada roadblock. Jumaat mungkin ada. Jadi benda tu, faham tak? Mindset macam tu. Benda ni hampa nak elakkan. Contoh macam roadblock, polis, JPJ, ambush ni pun semua ni elakkan perkara-perkara yang salahi undang-undang berlaku atas Malaysia, negara Malaysia. Tapi dia orang pick satu hari yang paling ramai punya. Awak hari Selasa, Isnin, Rabu, Khamis tak ada ke orang buat salah? Tak ada. Betul juga. Dia pun lebih kepada kalau pergi hari Selasa buat letih badan je, nak boleh saman lambat, boleh seorang dua je. Pergi hari Jumaat, hari Sabtu cuti, itu ramai orang keluar. Otak mbah. Setuju tu bab ni, serius. Dia pun ikut hari je. Benda ni nak dikira apa? Stereotip ke? Tak tahu lah. Dia lebih kepada benda ni, kalau pak aku selalu cakap lah, monopoli. Monopoli sebab apa? Monopoli ni maksudnya kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan, kita terpaksa ambil. Lepas tu satu lagi, kalau nak cerita saya roadblock apa semua ni kan. Yang satu lah yang saya perasan kan, geng-geng kereta senang lepas roadblock. Geng-geng motor tu standard pay lah macam mana. Dia akan tahan kau. Lepas tu kalau kita dapat polis atau JPJ yang bagus, alhamdulillah lah. Kalau yang dapat yang jenis nak ugut orang main duit, geram orang macam ni. Sebab itu saya pernah kena. Motor semua okey lah. Lepas tu dia duduk check lama. Dia check bawah, dia detail baik. Dia pay exhaust semua. Dia tengok. Dia minta maaf adik punya ni semua tak betul. Saya cakap standard kot. Saya tak ada ubah-ubah kot. Masa tu kan you tak pekat sikit L. Tak, yang tu antara situasi lain lah. Yang baru ni kena ke? Kena saman lah. Kena saman. Tak lah, saya runi-runi kat bang ni standard bang. Lepas tu dia lepas saya macam tu. Saya tak minta duit apa semua. Kadang situasi macam ni saya bukannya, saya nak cakap ni pun saya takut kot ni. Tapi terpaksa cakap sebab Terabat reveal the truth. Okay. Dia bukan tengok motor. Dia tengok muka. Maksudnya muka orang tu boleh makan, dia boleh makan lah. Maksudnya apa? Muka boleh makan? Muka tu boleh makan lah. Mungkin situasi kita tengok pada takut, cuak. Kadang ada polis yang
tak semua polis berperangai macam tu. Ya. Ada polis yang dia orang panggil apa tu, dia gertak kita tu bukan untuk tujuan dia nak pau kita ke apa, bukan. Tujuan dia lebih kepada aku gertak hang takut esok hang tak buat perangai ni macam tu. Tapi ada pula polis yang memang gertak, memang nak makan tu nak makan duit kan. Betul. Sebab situasi tu member aku pernah kena. Yang ni cerita ni, kalau hampa yang di luar sana tu rasa uish payah nak buat aku ni, siapa polis tu bagi tahu kan, minta maaf lah, memang benda ni berlaku di luar sana. Kan, dalam filem pun dah tunjuk. Kawan aku malam tu call aku, saya kata deal, tolong sat deal, hang kat hang ada 500. Dia cakap, saya cakap ada asal tu, dia kata nak pinjam 500. Aku bagilah kat dia, pergi hantar. Rupanya dia kena bayar dekat satu polis ni. Saya terpaksa sebut supaya kerajaan ambil tindakan, dan kerajaan tahu benda ni memang ada. Satu jabatan kuasa ni, satu pegawai yang berkuasa ni, pegawai seragam ni, untuk bayar dekat dia dalam harga dalam 1,500. Ush. Sebabkan dalam motor dia terjumpuk ganja. Dan kawan aku ni, rokok tak hisap, shisha tak hisap, vape tak hisap. Oh, dia place lah, dia letak sendiri. Dia trap hang. Oh, betul. Sampai kena 1,500 1,500 untuk dia lepas. Ush. Kalau orang kata kat aku, hang pandai lah duk buat cerita ni, hang nak burukkan jabatan berkuasa. Weh, secara logik akal, hang tu ada kuasa. Kawan aku kalau buat salah, tangkap je lah. Tangkap je lah. Kenapa hang nak perlu pau dia? Sedangkan hang tahu rasuah tu dah memang bersalah. Betul. Betul. Macam kita tengok filem tu One to Jaga. Betul. One to Jaga. Namron punya ni. Ya, yang tu filem terbaik lah. Yang tu dia betul reveal rasuah di kalangan polis lah. Lalah yang menguruskan pendatang asing ni ketua polis tu sendiri. Polis. Kantui tentu lah. Pisang itu satu situasi. Kalau contoh macam kita sebut tu situasi yang kita mention tadi tu apa semua, yang ni dia lebih kepada kemudahan lah. Kemudahan yang disediakan oleh negara. Contoh kemudahan yang aku nak highlight dekat sini untuk tahun 2023, please improve this situation. Highway. Sebab apa? Highway sekarang ni satu situasi yang kita sebut monopoli. Kita tak ada pilihan tau untuk kita pilih. Contohlah, kalau ada pilihan, syarikat A sediakan highway untuk ke Kuala Lumpur, syarikat B sediakan highway untuk ke Kuala Lumpur. Syarikat B tawarkan package yang lagi murah. Better kita buat ada pilihan, macam tu lagi better kan. Tapi situasi sekarang ni highway untuk jalan tu, aku rasa jalan dah terbaik. Cuma sekarang ni dia orang masih dalam fasa untuk pembinaan, untuk pembaikan. Tapi dia orang sampai tak hiraukan kita tau. Dia orang buat pembaikan tu, pernah satu situasi dia orang bukan faham atas highway ni apa tujuan setiap pemandu yang ada dalam jalan raya tu. Yang mungkin yang nak kena balik cepat sebab kan ada kecemasan. Yang kita ni nak kena pergi ke satu destinasi sebabkan ada temu janji pada waktu tu, kita ada expect apa semua. Dia orang buat pembaikan tanpa pemberitahu, tanpa notis awal. Betul. Dan kita stuck berjam-jam. Betul. Dan situasi macam ni, please lah improve. Alang-alang idea keluar pasal highway kan. Aku nak cakap, tolonglah turap jalan yang berlubang. Itu satu masalah. Takkan nak arahkan bro Lando Zawawi nak buat semua benda. Takkan nak arahkan orang-orang besar bila lalu langgar lubang, jatuh patah tangan baru nak turap. Betul. Kalau rakyat biasa langgar lubang, jatuh mati, tak turap-turap. Kadang situasi ni pelik sebabkan orang besar yang dia orang agung-agungkan tu juga asalnya kalau kita previous back dulu tetap rakyat biasa. Betul. Sebelum diangkat. Betul. Tapi yang bila dia diri tu dah duduk tinggi, tak pernah kenang balik yang jasa rakyat biasa ni. Betul. Sebab satu ni nak angkat dia rakyat juga. Rakyat juga. Situasi yang jalan berlubang ni memang
kalau ikutkan dah lama dah tak boleh nak solve isu tu. Kadang macam teringin nak pergi gegak pejabat JKR. HQ JKR apa buat jabat. Tak lah sampai tu yang macam saya sebut dia Lando Zawawi tu. Dia tu buat secara sukarela tu. Ya. Lepas tu dia turap jalan ke banyak ke nak banding dengan nak kena tunggu JKR ke apa kan. Ya. Walaupun dia pi tampung-tampung cukup betul lah. Betul. Dia sebabkan sistem jugalah. Kita nak balik pada sistem. 2023 untuk kerajaan Malaysia, please, okay, recheck your system balik. Bukannya kata sistem sekarang tak okey. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Cumanya sistem tu cuma perlu ditambah baik. Cuma perlu ditambah baik. Kalau contoh macam situasi di mana kita mention tadi pasal jalan. Okey. Jalan berlubang di Jalan Tun Razak contoh. Jalan berlubang. Tak apa, laporkan dulu masuk dalam bahagian department. Lepas tu bagi dekat tu apa Zalika, untuk Zalika take note, okey. Pasal Jalan Tun Razak tu, lepas tu hantar apa Kamal dengan tim department dia tu untuk pergi check lubang tu besar mana. Lepas tu bagi tahu dekat Ravi. Nanti untuk settlekan dia punya tu. Lepas tu Ravi cakap lagi 7 bulan. Ravi beritahu Kamal tak boleh lah Kamal. Itu situasi itu tar sekarang. Sikit saja. Tar sekarang sikit saja. Sekarang kita tengah duk handle itu besar punya. Nanti tunggu lagi 8 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Tak tahu lebih dah Kamal. Proses tu lambat. Dan satu lagi saya berharap sangat kalau 2023 tolong ramaikan orang yang berada di kaunter kerajaan. Sebab saya setiap kali kalau pergi kaunter 10, yang buka 2 ya. Baik buka 2 kaunter. Baik buat 2 kaunter buka yang lain semua dah hampir rehat sarapan tak boleh lagi. Melambatkan urusan. Itulah situasinya. Kami yang buat nyeri tak bagi. Tu kita kena pisah. Yang tu dia balik kepada pembinaan asal. Asal. Contoh jabatan immigration ataupun jabatan immigration tak sibuk, tapi jabatan yang paling sibuk, jabatan kerajaan untuk kaunter ni apa dia yang paling sibuk? JPN, yes. Pendaftaran. JPN paling sibuk situasi JPN. Okey, masa nak buat pembinaan tempat JPN ni. Yang pegawai yang handle, kita buat cerita, kita create satu story kita bayangkan lah. Kita pegawai yang handle projek ni, lepas tu kontraktor yang main. Okey tuan, yang ni kawasan nak letak kaunter. Jadi keluasan total semua ada dalam 80 kaki. Jadi kita dah kalkulate lah kaunter yang sesuai untuk masukkan ni dalam 15 kaunter. Weh, apa gila dia. 15 kaunter banyak tu. Tuan kontraktor cakap kat pegawai tu. 15 kaunter banyak ni. Lepas tu dia cakap tak, kalau kata kita masukkan dalam 3 kaunter ataupun 5 kaunter, nanti design nampak tak sesuai. Dia nampak sini kosong, sini kosong, sini kosong. Kita buat kaunter 15, belakang kerusi. Kan nampak penuh tu jabatan JPN. Itulah sebabnya situasi 15 kaunter, 3 kaunter saja buka. Kita tak boleh lah bertindak buruk, kita kena usul-usul. Kita bersangka baik. Bersangka baik. Hang ada teori tak? Mungkin ada teori. Teori yang kadang-kadang menarik untuk dia Robert. Betul? Teori aku tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebab saya ada pengalaman itu. Waktu sekolah menengah. Tu saya nak renew IC saya hilang kat asrama. So saya pergi lah UTC, JPN kat UTC Ipoh kan. So waktu tu saya nak buat ni lah, nak renew IC kan. Waktu tu ada macam biasa, macam situasi tadi, dia punya kaunter banyak. Tapi orang yang buka tu 3 saja. Orang dah pack dalam JPN, dah office JPN tu kecil ya. Orang pack nak mampu So giliran dia jadi macam lama makan masa. Saya pergi pagi, dekat pukul 4:30, pukul 5 petang baru dapat turn saya. Lambat. Balik malam. Saya pergi pagi, balik malam. Balik malam lama sangat. So petang baru saya dapat turn. Masa petang baru saya dapat turn nak pergi ambil gambar. Faham tak? Bukan petang tu IC saya dah siap. Petang tu baru turn saya nak pergi ambil gambar. Dekat 6 lebih ke baru nak dapat IC pun. Itulah situasi. Contoh macam dah habis ke point? Dah habis ke bercakap? Jadi satu situasi, kita fikir satu situasi ni, kita faham penjawat awam ni semua dah melalui benda-benda ni dah bertahun dan dia orang dah biasa. Sebab tu kata kalau kita nak ikut kepada manusia,
manusia tu dia ada satu sifat yang itu cepat bosan. Cepat masanya. Jadi itu yang kita minta, recheck sistem. Mungkin sistem perlu buat rakyat Malaysia datang ke mai ke JPN tu untuk buat IC, ambil borang pukul 9 pagi dan dia dah ada dah sistem dia a few hours berapa pula next tu. Bagi tahu siap adik lepas 5 jam baru mai balik. Senang lah. Jadi benda tu kita tak jadi buang masa tau dekat JPN tu. Dah lah tunggu sampai berhari, tunggu sampai 1 hari, hampir 1 hari buang masa. Dapat gambar cantik. Oh, dia kata, "Okey adik senyum." Aku tengok orang muka aku macam penyangok siat. Biasa. Dia pakai kamera 3GP. Nikon DSLR tu. So okay, kita berehat seketika je ya. Oh, rehat dah. Kita berehat seketika je. Ha. Kemudian selepas ni terbaik Podcast. Kejap. Fokus sangat tu. Korang dah subscribe ke belum? Belum lagi? Subscribe lah sekarang. Lepas tu, korang like and share. Okay? Enjoy! Welcome to Terabat Podcast. So guys, macam mana ni guys? So, yang kita mention tadi tu, get rid of perangai-perangai manusia. Tapi ini bukan lebih kepada get rid of. Get rid of tu, kalau sebetul-betulnya maksud sebenarnya. Maksud Maksudnya macam kita nak elok untuk jumpa dengan depa ni. Oh, kita elak. Okey, situasi yang sekarang ni kita bukan untuk mengelak berjumpa. Kita minta benda ni untuk diberhentikan ataupun dikawal. Okey. Dibuang. First thing is now we are talking in English. Alright? Kata mak gila, aku bagi tahu pahlawan semua. Mau tengok wayang bersilat kan. Bersilat, okey tanjak lah. Dari tingkat 8 turun tingkat 1. Do you know Mac Hilal? Alright, so kepada kita yang bayar dewasa ni, okay? Macam tadi kita dah ulas filem, movie, lagu, okay, yang berkualiti. Kadang kita terlupa tau, yang kita anggapkan ini karya, sebenarnya satu unsur, kalau benda tu bukannya positive vibe, tapi unsur negatif kepada generasi muda. Contohnya kalau kita tengok kepada lagu, okay? Lagu yang di-create tu by lyrics kan, lepas tu kita viralkan lagu tu, contoh macam lagu Wednesday tu lah. Yang dikatakan ada like a Jesus said kan. Kita kalau budak-budak pun menyanyi, main syok je sampai kita tak tahu yang sebenarnya kita dah jatuh akidah kita. Ya, betul. Jadi kalau kata kita tengok kepada movie pula yang dimensionkan rempit, okey. Yang rempit first scene dah beromel. Dapat taruhan menang risk tak sampai berapa kilo. Balik letih berapa jam. Setuju. Jadi benda ni dia bagi satu orang panggil negative vibe lah untuk generasi muda yang dia orang akan terikut-ikut. Jadi sekarang senang terikut. Dan yang the last one is bukan the last one lah, yang sebelum kita penutup, sebelum kita pergi ke conclusion. Okay, benda ni pernah terjadi dalam situasi kita terback. Okay, terback punya social media selalu sangat dapat satu kecaman. Okay, kita minta untuk hentikan budaya baling batu simpan tangan. Faham? Dia tu buat fake account. Sekali. Lagi satu buat fake account. Oh ya. Sebab apa bro? Marah. Ada orang hantar bro lah? Oh tak ada. Okey. Baik digit. Insem dah man. Baik, benda tu berlaku secara offline ataupun online. Okey, kalau online macam tu lah situasi, fake account, lepas tu hang komen tak apa-apa semua. Bila orang komen hang balik hang senyap. Betul. Dalam situasi offline yang aku maksudkan sekarang ni memang dah berleluasa 2023, please sama ada mangsa ataupun pemangsa, please ubah kita punya mindset. Okey, contohnya kita yang bersalah tau dalam situasi ni, tapi kita gunakan this one, telefon
untuk kita record. Okay, kita record kita punya musuh lah di hadapan kan, untuk menjadikan kita waktu tu yang keadaan bersalah, terus jadi kita menang. Yes. Betul. Jadi situasi itu please untuk 2023 pemangsa ataupun mangsa kena lagi kuat lah. Kena lagi kuat pertahanan, kena lagi cerdik. Okay, kita harapkan benda tu semua akan berlaku akan dapat dielakkan. Alright? So kita pun dah sampai penghujung, right? Tak, aku ada lagi satu lagi lah. Oh, ada lagi. Nak bagi tahu. Yang mana nak kecam tu, gunalah real account. Janganlah guna fake account. Kalau ada Tak habis lagi tadi. lur. Kalau ada Terus apa? lur. Oh. Gunalah account yang betul. You have balls. Yalah, sebab selalu geng-geng fake account ni tengok macam dia serang. Kita ambil contoh paling mudah lah, semua orang boleh nampak. Serang account GDT, bola sepak Johor. Banyak gila fake account duk kutuk TMJ tu. Tapi fake account kan, Semua tu bocor. Nak kutuk-kutuk lah. Tapi buat lah account betul. ni apa betul Kita pun tak minta tak minta selalu dipuji, Ya. dibelai, disupport. Kita perlukan juga kecaman-kecaman ni untuk makian. Tapi jangan banyak sangat. Teruk kami kan. Kita perlukan semua ini untuk kita tahu mana kita silap. Dan untuk harapan sebelum kita penutup dengan conclusion. Harapan Terabyte Podcast 2023, okay, kita nak achieve untuk ribuan subscriber. Kalau boleh detail lagi, berapa ribu? 6 juta. Pedio sekali lagi. Okay, so kita orang punya harapan sebelum masuk 2023, kita nak target untuk 1000 subscribers. Okay, dan untuk pada tahun 2023 kita perlukan peningkatan, dan please support Terabyte Podcast. Support Terabyte Podcast kan. Weh, yang tu apa? YouTube saja. saja. Spotify kita tak ada azam baru lah. Tak ada. Spotify kita nak padam nanti. Azam baru Spotify Azam kita baru. akan delete. Delete Spotify. Kalau sekali dengar macam, hampa ada Spotify style lah mau. Untuk Spotify, kita ada target kita. Bawah. Kita target sekurang-kurangnya kita akan ada 500 listener Ya. every episode. 500 listener apa? Yang betul-betul dengar kita every episode. Yang betul loyal dengan kita. Yang dengar full lah. Ya, tapi target tu kita target untuk tahun depan lah. Tahun depan. 2023. Oh, semua boleh dengar planning kami. Tu lah. Amboi. Plan ni nak dengar, subscribe dah. Oh, itulah tu. Alright, so kita pun dah sampai penghujung. Kita pun dah sembang macam-macam tadi, daripada azam, apa itu target, munafik pun kita sembang, rempit. Okay, so kita sampai ke kemuncak punya acara, which is conclusion everyone. Konklusi. Secara konklusinya, azam saya macam mana? Share azam lah, boleh lah. Terpulang lah. Azam saya 2023 ialah untuk apa? Saya lupa lah azam saya. Azam saya nak kurangkan makan sikit lah. Saya nak bagi muka secengkung lagi azam. Ais lah. Oh ya? Oh ya? Isak ais antara the fastest way nak keluar? Yes sir. Oh ya, betul? Oh ya? Oi, dia jahat ni. Ke penjara pun. Oh bukan. Tak mau. Kalau ke penjara saya tak mau. Okey. Azam saya nak. Tapi itu adalah satu teknik yang bagus, sebabkan kalau kita tengok teori, Teori. once you masuk ke penjara, Okey. makanan penjara dia ada had tau. Okay. Jadi capailah you punya azam kurang makan. Tapi dalam cara pun tak best kan. So azam saya nak cuba. Bukan saya mesti saya nak cuba kurangkan makanan saya. Tapi benda tu. Kalau saya nak main jawapan selamat macam boleh tak? Macam aman kan azam lah, aman gamble lah macam. Boleh tak saya nak kata yang tu boleh tak? Boleh saya boleh kata saya gamble ya. Boleh tak? 2023 here we go. Ya. Kalau zaman aman lah. Sebelum tu kita kena ucap takziah lah dekat mangsa-mangsa di Batang Kali. Batang Kali. Yang boleh dikatakan 31 mangsa ya. Yang tu lah. Satu lagi ucapkan takziah kepada Pele. Pele.
Dia baru kembali ke rahmatullah. Dia bukan Islam. Dia baru menghembuskan nafas terakhir saja. So azam aku adalah sebenarnya aku tak ada azam. Okay. Apa sebut je? Sebenarnya azam aku untuk melihat pemandu-pemandu Malaysia ni berhemah. Oh. Azam. Yalah sebab kalau kita tengok 2-3 hari lepas baru-baru berlaku kan yang pelakon Sambilan tu. Oh, siapa dia? Bukan meninggal, dia bawa kereta secara zigzag sampai penumpang dia tu terpelanting keluar. Yang melibatkan Myview. Yang Myview tu. Oh, gila baik. Yang Myview melibatkan orang lain, kereta terpusing. Harapan lah. Itu harapan lah. Alright. Aidil. So, okay. Aidil. Okay, so ini pun dah sampai ke muncak, tapi bukan penutup untuk Terabat. Ini untuk penutup 2022. Sebelum kita hadirkan Terabat yang versi baru. Ya, Terabat yang lebih Terabat yang lebih kau. Okay. Untuk tahun 2023. Tapi daripada saya harapkan kepada pengguna rakyat Malaysia ataupun penduduk rakyat Malaysia untuk 2023 lebihlah sama kita muafakat. Buangkan kita punya political racism. Ya. Buangkan kita punya mindset yang sebelum ni di mana kita asyik pentingkan diri sendiri untuk kelangsungan hidup. Okey, kita kena ingat apa guna kita buat satu orang panggil pergerakan yang baru masa PKP tu. Kita jaga kita. Okey? Gunakan benda tu yang sebaik mungkin. Alright. Okey, itu sahaja. Bukan. Mesti ada ke? Ada juga. Okey, ini Sampai setiap episode itu saja. Setiap episode ni kan. mana tahu aku satu episod terlepas ke? Tak ada. Teruskan. Okey. Kesimpulan aku tak ada azam. Tapi aku ada macam satu nasihat untuk orang luar. Okay. Macam mana nak berazam untuk 2023 ni kalau hujung tahun nanti tak dapat nak settlekan azam dia tu. Teruskan hidup. Teruskan hidup. Jangan bunuh diri. Betul tak? Relax. Sebab azam kan tu. Yalah, benda tu boleh stres kan. Betul lah no. Oh dah Sabra sebab apa tadi? Sebab azam. Azam orang ke apa? Dah bukan sebab azam dia lah. Dah sebab gaya orang kata sebab azam bukan. Bukan. Sebab azam sampai nak sungguh bunuh diri. Betul tu. So the best way is jangan taksub lah. Jangan taksub lah. Jangan taksub lah. Okay, so kita pun dah sampai ke penghujung. Alright, sekali lagi kami nak ingatkan untuk siapa yang hadirkan baru hadir diri ke YouTube channel kita, please subscribe, like, share and open notification button. Alright, untuk nak tahu sedutan-sedutan pendek pergi ke TikTok TERROBACK dan Instagram dan Facebook untuk tahu aktiviti selanjutnya. Nantikan untuk tahun 2023 dengan Terabat yang baru, lebih lebih kau, lebih sensasi. Okay. Terabat Podcast. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share sikit komen korang tak pengen komen.